Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'du. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillahi masyaallah. Kullu ni'matin minallahi masyaallah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. آمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang pada saya, pada tuan-tuan dan puan untuk kita mengabdikan diri pada Allah, untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi kita teruskan pengajian kitab kita, yaitu kitab adab. Jadi sebelum kita mulakan, saya minta tuan-tuan dan puan kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab. Dia juga adalah guru kita. Semoga dengan asbab itu kita punya majlis ilmu pada malam ini ada barakahnya. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab, yaitu Sayyid Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini ayat ini telah kita baca pada awal yaitu pada awal muqaddimah yang telah ditulis oleh guru kepada pengarang kitab, yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Itu maksudnya. Jadi kita masuk adab yang pertama yang kita belajar setelah kita lalui beberapa minggu tentang muqaddimah daripada pengajian kitab kita. Jadi malam ini kita masuk adab yang pertama, iaitu adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Itu adab, ya, adab yang pertama. Jadi kenapa pengarang kitab telah meletakkan adab yang pertama sekali, iaitu tidur. Dalam kitab ni adab yang pertama sekali diletak, iaitu tentang adab mengenai tidur. Sebabnya ialah ulama kata tidur adalah satu perkara ataupun satu amalan yang ikhlas. Ikhlas. Sebab apa? Tidur tanpa disuruh, orang tetap akan tidur. Betul, tidur adalah satu amalan yang ikhlas. Jadi tanpa orang suruh pun tetap kita akan tidur. Sebab kita perlu, sebagai manusia, perlukan tidur untuk
Untuk apa? Untuk kita menambah tenaga kita menunaikan ibadah, menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya. Antaranya lagi kenapa pengarang kitab telah meletakkan adab tidur pada adab yang pertama. Adab mengenai bab tidur. Iaitu kerana untuk menutup segala amalan, tidurlah adalah penutupnya. Tidur adalah penutup segala amalan, dan tidur juga adalah memulakan segala amalan. Bila kita bangun tidur adalah perkara yang akan menjadi permulaan kepada segala amalan setelah bangun daripada tidur. Sebab itu pengarang kitab ini telah masukkan dalam bab adab ini, iaitu pertama sekali tentang adab tidur. Pertama, adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Di antara adab-adab ketika akan tidur, pertama sekali berwudu sebelum tidur. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahhiru hadhil ajsad, tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan min al-lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahiran." Rawahu Tabarani. Artinya, sucikanlah badan kalian. Sucikanlah badan kalian. Nescaya Allah akan mensucikan kalian, kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di kepala. Jadi kenapa Nabi SAW suruh kita bersuci terlebih dahulu? Di sini bersuci bermaksud ambil wuduk terlebih dahulu. Itu maksud suci. Kena ambil wuduk terlebih dahulu sebelum tidur. Ya, banyak manfaatnya. Sebab antara kelebihan orang yang sentiasa berada dalam keadaan berwuduk ni, Masya Allah, antaranya kita biasa dengar, di antara tuan-tuan dan puan mungkin biasa dengar kisah Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu. Nama dia memang Bilal, bukan Bilal yang muadzin tu. Sepatutnya Bilal yang kita panggil hari ini, yang melakukan azan tu, sepatutnya muadzin. Dalam bahasa Arabnya muadzin, bukan Bilal. Bilal ni nama orang. Nama, ya. Dan Bilal, ulama kata tidak diketahui daripada mana asal keturunan Hadrat Bilal radhiyallahu anhu. Ahli keluarganya tak diketahui. Cuma ada sebagian ulama kata Hadrat Bilal radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Habsyah. Tempat orang-orang Negro lah. Senang cerita orang Negro. Sebab Hadrat Bilal radhiyallahu anhu orangnya memang hitam, ya. Hitam, sangat-sangat hitam, bukan biasa-biasa punya hitam. Memang hitam legam. Memang gelap sangat-sangat. Tapi itulah Islam ni, dia punya memuliakan. Dia tidak kira kulit, tidak kira warna kulit, hitam ke putih ke kuning ke, siapapun dia, kalau dia Islam, dia orang yang mulia di sisi Allah. Itu. Ya. Jadi Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, antara amalannya dia sentiasa dalam keadaan berwudu. Sehingga pada suatu ketika Nabi SAW mimpi bunyi tapak kaki Hadrat Bilal radhiyallahu anhu di dalam syurga. Di dalam syurga, di zaman Nabi SAW masih hidup, bunyi tapak kaki Hadrat Bilal radhiyallahu anhu terdengar dalam syurga. Kemudian bila Nabi SAW bangun pada keesokan hari, Nabi SAW tanya Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, apakah amalan kamu yang menyebabkan aku mendengar bunyi tapak kaki kamu dalam syurga? Itu di dunia lagi dah menjadi ahli syurga dah. Jadi kata Hadrat Bilal radhiyallahu anhu,
Aku sentiasa dalam keadaan berwuduk. Aku sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi bila wudukku batal, aku akan ambil wuduk semula dan aku akan solat 2 rakaat. Setiap kali Abdullah Bilal radhiyallahu anhu, bila mana beliau batal wuduknya, dia ambil wuduk kemudian solat sunat 2 rakaat. Jadi solat sunat 2 rakaat itu dipanggil solat sunat wuduk. Itu ya. Jadi Masya Allah, amalan begitu pun menjadi asbab untuk jadi ahli syurga, Masya Allah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu, sucikanlah badan kalian, bermaksud ambil wuduk terlebih dahulu. Nescaya Allah akan mensucikan kalian. Kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya. Memang antara kelebihan orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk, malaikat sendiri akan menjadi teman dia. Malaikat akan menjadi sahabat orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik tatkala tidur pada malam hari kecuali malaikat tersebut berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci." Ini antara kelebihan lagi, orang yang tidur dalam keadaan berwuduk sentiasa didoakan keampunan oleh malaikat. Masya Allah. Ya, jadi bukan senang nak dapat doa malaikat. Kita minta orang doa pun untuk kita pun susah. Tapi ini free Allah bagi. Bila mana satu orang tidur sebelum berwuduk, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar satu malaikat, dan malaikat tersebut bukan setakat menjaga orang yang tidur tadi, bahkan malaikat tadi mendoakan keampunan untuk orang yang tidur tersebut. Jadi kita kena amal lah. Kalau boleh amal ya. Penting sangat-sangat. Nampak amalan ni remeh, tapi Masya Allah, dia punya kelebihan dia memang terlalu besar ya. Jadi susah ya kita nak cari satu amalan yang memang sentiasa didoakan keampunan. Ini antaranya ialah tidur sebelum berwuduk sebelum tidur. Penting sangat-sangat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Berdasarkan hadis Ana Abi Darda'i radhiyallahu anhu mauqufan, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin rufi'a ruhuhu ila al-'arsy." Rawahu Ibnul Mubarak wal Baihaqi. Artinya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka nyawanya diangkat sampai naik ke arasy. Ini antara kelebihan lagi, orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat rohnya sehingga ke arasy Allah. Sekiranya seseorang itu tidur dalam keadaan berwuduk ataupun tidur dalam keadaan suci, Allah akan angkat rohnya sehingga ke arasy. Hadis riwayat Ibnul Mubarak dan Baihaqi. Cuma ada permasalahan dalam bab tidur ni. Sekiranya kita tidur, biasanya kita tidur, orang yang berkahwin, dia tidur berada di sebelah isteri. Jadi dia akan timbul persoalan di situ, "Ustaz, macam mana saya nak kekalkan tidur dalam keadaan berwuduk sedangkan isteri saya ada di sebelah?" Dia begini, kalau dia nak kekalkan tidur dalam keadaan berwuduk, syaratnya sebelum tidur jangan pegang isteri. Jangan pegang isteri terlebih dahulu. Tapi kalau masa tidur tu terpegang, memanglah kalau kita tidur bukan kita tak sedar kan. Biasanya kita tidur, kita tak sedar, kita akan terpegang isteri kita. Jadi kalau kita dalam tidur, kita terpegang isteri kita pun masih dikira berwuduk dalam agama. Masya Allah ya. Jadi sampai begitu sekali. Jadi ulama kata tak ada masalah. Itu masih dikira berwuduk walaupun tersentuh isteri dalam tidur, tak ada masalah. Jangan sentuh isteri sebelum tidur. Ya. Ada satu kitab, saya tak ingat nama kitab tu, dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Satu orang yang tidur dalam keadaan dia berwuduk, kemudian dalam keadaan dia buat adab-adab tidur. Jadi bermula daripada dia tidur sehinggalah dia bangun daripada tidur, setiap saat Allah Subhanahu Wa Taala kira ibadah. Tidur dia dikira ibadah.
Masya Allah. Jadi bukan senang ya. Jadi tidur pun Allah kira ibadah. Macam mana tu? Ya, Masya Allah. Berdasarkan hadis an Abi Darda'i radhiyallahu anhu mauqufan, inna nafsa ta'ruju ila Allah ta'ala fi manamiha, fama kana tahiran sajada tahta al-'arsy, wa ma kana ghairu tahirin taba'ada fi sujudihi, wa ma kana junuban lam yu'dhan laha fi sujud. Rawahu al-Hakim wa Tirmidzi. Artinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya nyawa seseorang, nyawa di sini bermaksud roh. Sesungguhnya roh seseorang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidur. Sebab tidur adalah salah satu ciri mati. Tapi dipanggil mati kecil. Mati kecil. Tidur adalah mati kecil. Kalau kita mati betul tu mati besar. Mati besar lah. Tapi saya teringat satu kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, sesungguhnya seseorang yang tidak belajar ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali ke atasnya. Biasa kan sembahyang mayat kan dia takbir 4 kali, betul? Kita sembahyang jenazah kan kita takbir 4 kali. Jadi Imam Asy-Syafi'i kata disuruh kita bertakbir kerana orang itu dikira sudah mati. Sudah mati di sisi agama. Di sisi Imam Asy-Syafi'i dia kata orang itu dah mati sebab dia telah sia-siakan masa muda dia dalam menuntut ilmu. Jadi kalau dia tak menuntut ilmu masa muda, jadi masa tua nak menuntut ilmu bila masanya? Jadi Imam Asy-Syafi'i kata bertakbirlah 4 kali ke atasnya kerana sesungguhnya dia telah dianggap seperti sudah mati. Jika dia tidur dalam keadaan suci, maka dia bersujud kepada Allah di bawah arsy. Jadi satu orang yang tidur dalam keadaan berwuduk ataupun dalam keadaan dia suci, maka rohnya akan diangkat ke arsy Allah, kemudian bersujud di bawah arsy Allah. Ini adalah satu kemuliaan, Masya Allah. Dan jika dia tidur tidak dalam keadaan suci, maka dia menjauh tatkala sujudnya. Maksudnya dia tak sujudlah. Dia tak dibenarkan untuk sujud di bawah arsy Allah sekiranya dia tidur dalam keadaan junub dan dalam keadaan tidak berwuduk. Dan jika dia tidur dalam keadaan janabah, maka dia tidak diizinkan untuk bersujud. Lagilah kalau berwuduk pun tidak dibenarkan bersujud. Kalau dia dalam keadaan junub, lagilah tidak dibenarkan untuk bersujud. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bukan kata roh. Hatta jasad kita yang zahir ni, kalau dalam keadaan junub sekalipun tidak boleh buat apa-apa ibadah melainkan zikir, melainkan hanya orang kata selawat, melainkan ibadah yang maksudnya ibadah yang tidak memerlukan bersuci. Ibadah yang tidak memerlukan bersuci. So ibadah-ibadah tersebut sahaja boleh dilakukan tanpa bersuci. Tapi majoriti, kebanyakan amalan hendaklah dibuat dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Tirmidzi. Yang kedua, adab yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Maksudnya kalau boleh kita tidur menghadap kiblat. Bukan maksudnya kaki itu menghadap kiblat, badan itu menghadap kiblat. Macam seseorang yang mati yang ditanam dalam keadaan jasad dia itu menghadap ke arah kiblat. Gitu. Kan satu orang kalau dia mati, jasad dia bila ditanam, diletakkan jasad itu betul-betul menghadap ke arah kiblat. Begitulah perumpamaan. Ataupun begitulah kita kena buat kalau sekiranya kita tidur, kita kena tidur badan kita menghadap ke arah kiblat. Sebab kiblat adalah arah yang paling mulia. Kerana arah kiblat merupakan paling mulianya arah. Saya teringat ada satu
ulama di zaman salafus soleh, jika dia nak tidur, contoh rumah dia dengan rumah guru dia lebih kurang kita katalah lebih kurang 5 km ataupun 10 km. Tapi dia tahu dekat mana arah rumah guru dia. Daripada rumah dia tu, dia tahu di mana arah rumah guru dia. Jadi kalau dia tidur, dia akan pastikan kaki dia tidak menghadap ke arah rumah guru dia. Dia punya nak jaga adab tu, dia punya nak jaga adab dengan guru dia, sehingga kan tidur pun walaupun dalam keadaan jauh, tuan guru dia tak nampak. Dia duduk rumah pula jauh daripada rumah tuan guru dia, tapi dia punya nak jaga adab, dia tak lunjurkan kaki ke arah menghadap ke arah rumah guru dia walaupun jauh. Masya Allah, ya, itu orang yang betul-betul jaga adabnya. Mudah-mudahan kita dikurniakan adab yang sebegitu. Ketiga, tidur berbaring ke arah sebelah kanan. Betul lah. Maksudnya tidur, satu tidur. Kemudian yang kedua, bila kita tidur, kena menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblat dan sebelah kanan. Maksudnya mengiring di sebelah kanan, bukan mengiring di lambung sebelah kiri. Menghadap kiblat tapi ke arah lambung sebelah kanan. Gitu. Maksudnya ialah kita kalau kita tidur mengiring itu kan, di sebelah kanan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma idtaji' ala shiqqikal ayman." Artinya, jika kamu akan berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana kamu akan berwuduk untuk solat. Jadi ini pesan Nabi, antara pesan Nabi, kalau kita nak tidur, kena tidur dalam keadaan berwuduk seperti mana kita nak wuduk untuk solat, untuk sembahyang. Kalau biasanya kita berwuduk, jaga sekali dengan sunat dan wajibnya. Jadi kalau kita tidur, begitulah buat. Tapi kalau kita tidur, kalau sekadar kita tidur, kita nak jaga yang wajib sahaja, kita ambil wuduk yang wajib sahaja pun sudah memadai, ya. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau mula-mula kita nak tidur mula-mula tu, biarlah kita tidur dalam keadaan kita berbaring di sebelah kanan. Tapi kalau kita sedar, kita dah berbaring ke arah sebelah kiri, tak ada masalah. Tapi kalau boleh pastikan mula-mula nak tidur tu, pastikan badan kita menghadap ke arah kiblat dan kita tidur mengiring ke sebelah kanan. Yang keempat, bertaubat dari seluruh maksiat kerana dikhawatirkan ajalnya, kematiannya akan datang tatkala dia tidur. Yang ini pun antara ulama salafus soleh. Mereka sebelum tidur, mereka akan sembahyang solat sunat taubat 2 rakaat terlebih dahulu. Sembahyang solat sunat taubat 2 rakaat terlebih dahulu. Ada satu ulama di Indonesia, anak-anak dia semua hafiz Al-Quran, alim, Masya Allah, hebat-hebat. Semua alim, tak kira lah perempuan ke, termasuk perempuan lelaki, anak dia 8 orang anak dia, semua hafiz Al-Quran, hafizah, alim, semua pakar semua dalam bidang agama. Ke-8 anak dia. Jadi bila orang tanya dia, dia kata, Syekh, Kiai, Pak Kiai. Dia, Pak Kiai, macam mana dia kata Pak Kiai didik anak sampai anak kesemuanya jadi orang yang alim dalam bidang agama. Dia kata antara amalan yang saya buat ialah yang paling besar lah. Antara amalan yang saya buat ialah setiap kali saya bangun tahajud, saya akan sembahyang 2 rakaat untuk setiap orang anak saya. Kalau dah 8 orang, berapa rakaat? 16 rakaat. Kalau 8 orang anak dia, 16 rakaat solat sunat tahajud dia akan sembahyang pada setiap malam. Masya Allah. Jadi disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala telah jadikan ke-8 anak dia jadi orang yang alim dalam bidang agama. Masya Allah, hebat ya. Tapi yang ini berkenaan dengan solat sunat taubat. Sebab kita ni memang sentiasa berdosa. Sebab tu antara amalan
yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum, antaranya ialah Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata apa? Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Maksudnya sebelum tidur kita kena bermuhasabah terlebih dahulu. Bermuhasabah terlebih dahulu sebelum tidur. Sebab kita muhasabah pula, kita jangan muhasabah perkara yang baik yang kita buat. Kita muhasabah perkara yang buruk kita buat. Daripada kita bangun tidur pagi sehinggalah kita nak tidur balik, kita muhasabah dalam sepanjang hari kita mengatakan apa, dalam sepanjang hari kita hidup, sepanjang hari hari itu yang kita lalui, berapa banyakkah dosa yang kita telah buat. Kita kena kira yang tu. Jangan kita kira kebaikan yang tak perlu. Kebaikan tak perlu kira, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kira keburukan yang kita buat. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau dia dalam seharian tu yang dia lalui sehari tu, sekiranya ada kata-kata dia terlepas, kata-kata yang tak elok, dia akan ambil kayu sugi itu, dia dipukul lidah dia tarik lidah dia, dipukul lidah dia. Gitu sekali orang-orang dahulu ya bermuhasabah terhadap dosa. Bermuhasabah dulu, kemudian solat sunat taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dosa. Bila mana tidur dalam keadaan tidak ada dosa, ya. Yang kelima, niat akan bangun sebelum fajar subuh supaya dapat melaksanakan solat sunat tahajud. Jadi kalau kita nak tidur tu, yang kelima, kita kalau boleh kita niat setiap malam bangun solat sunat tahajud. Tak mampu bangun, niat. Sebab niat pun memberikan pahala. Tapi kalau boleh niat sungguh-sungguh lah. Janganlah niat, kalau aku dapat bangun, aku bangunlah. Kalau aku tak dapat bangun, tak apalah. Jangan niat begitu. Kita niat sungguh-sungguh, paling kurang 2 rakaat setiap malam, paling kurang. Sebab apa, solat sunat tahajud ni walaupun dia bukan solat sunat muakkad, dia hanya solat sunat biasa, tapi ditekankan untuk setiap orang supaya melakukan solat sunat tahajud, kerana solat sunat tahajud adalah kewajipan bagi setiap para rasul dan perjalanan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ni memang kebanyakan daripada mereka tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud walaupun 2 rakaat pada setiap malam. Dia nak bangun solat sunat tahajud tu, dia kena tidur terlebih dahulu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, nak mengerjakan solat sunat tahajud kena tidur terlebih dahulu walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Kalau dapat terlelap sekejap, memang bukan terlelap tidur ayam. Maksudnya memang tertidur betul, terbangun walaupun dalam setengah jam, bangun selepas tu kita dah boleh mengerjakan solat sunat tahajud. Itu antara syarat tahajud dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tak ada masalah. Contoh antaranya mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berada dalam keadaan berwudu daripada Isyak sampai ke subuh selama 40 tahun. Maksudnya daripada Isyak tu, selepas Isyak tu sehinggalah ke waktu subuh, selama 40 tahun Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur pada waktu malam. Sibuk dengan amalan, ya. Masya Allah. Sebab tu orang-orang sebegini diangkat kedudukannya, kedudukannya tinggi. Bukan kata di sisi Allah, bahkan di sisi manusia pun kedudukannya tinggi. Memang antara ciri-ciri antara kelebihan tahajud ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan dia di dunia lagi. Memang kan ada dalam ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara pada waktu malam itu, wa minal laili fatahajjad, maka bertahajudlah kamu. Allah perintah kita untuk bertahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai ibadat sunat bagi kamu. Nafil, ibadat sunat. Nafilatan lak
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan sebab kamu buat solat sunat tahajud, Allah Subhanahu wa taala akan angkat maqam kedudukan kamu ke kedudukan yang tertinggi. Ini antara kelebihan tahajud lah. Jadi kalau kita boleh bangun, Masya Allah. Paling kurang 2 rakaat pun tak apa. Sebab itu antara ciri-ciri orang-orang yang soleh. Ada hadis mengenai tahajud ni. Ada satu hadis Nabi SAW kata, selepas isyak itu, solat sunat selepas isyak itu sahaja sudah dikira tahajud. Tapi mazhab Imam Asy-Syafi'i dia tak kira, hadis tu tak dikira. Sebab solat sunat selepas isyak, sebab dia ada solat sunat yang tersendiri selepas isyak. Contoh, habis solat isyak, solat fardu isyak, dia ada solat sunat. Selepas isyak, kemudian ada lagi solat sunat. Contoh solat sunat witir, kalau nak sembahyang solat sunat witir. Kalau kita tak mampu nak bangun pada penghujung malam, buat solat sunat witir di awal malam. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, tahajud itu dikira bila dapat tidur walaupun sekejap, bangun setelah itu baru dikira tahajud. Keenam, sebelum tidur maka dianjurkan untuk solat sunnah witir terlebih dahulu. Hal ini jika tidak yakin akan bangun sebelum azan subuh. Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut tentang solat sunat witir. Sebenarnya solat sunat witir adalah penutup kepada segala solat. Solat sunat witir adalah penutup kepada segala solat, kepada segala amalan yang dilakukan pada keseluruhan hari. Solat sunat witir adalah penutupnya. Tapi kita dianjurkan, kalau boleh, buat solat sunat witir pada maksudnya buat solat sunat witir, kita mengerjakan solat sunat witir kalau boleh sebelum subuh. Sebelum subuh buat solat sunat witir. Tapi kalau tak mampu, takut tak terbangun, kita bukan tahajud, kita terkejut. Jadi kita terkejut, bangun-bangun dah subuh, bangun-bangun dah azan. Jadi kalau kita tak mampu nak bangun pada awal sebelum subuh untuk mengerjakan solat sunat witir, kita buat solat sunat witir selepas solat sunat selepas isyak. Jadi kita buat solat sunat pada ketika itu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili, fa inna salata akhiril laili mashhudatun." Rawahu Muslim. Qauluhu mashhudatun ay ma'dhuratun tahduruha malaikatur rahmah. Artinya, barang siapa yang takut tidak akan bangun untuk mendirikan solat pada akhir malam, maka solatlah witir di permulaan malam. Jadi solat sunat witir. Dan barang siapa yang yakin akan dapat bangun pada akhir malam, maka solatlah witir di akhir malam. Kerana sesungguhnya solat pada akhir malam disaksikan oleh malaikat pembawa rahmat. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, dipetik daripada kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih. Jadi kalau kita tak mampu, macam tadi saya beritahu, tak mampu nak buat di akhir sebelum solat subuh, jadi kita buat solat sunat witir pada awal malam. Sebelum tidur buat. Dan hukum solat sunat witir adalah sunat muakkad. Sebab itu walaupun solat sunat tahajud itu diberi keutamaannya tinggi dan memang disebut dalam Al-Quran. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, solat sunat witir hukumnya adalah sunat muakkadah. Jadi kalau kita tinggalkan solat sunat witir, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Bila makruh, maka berkuranganlah pahala. Tak berdosa pun. Tak berdosa. Tinggalkan tinggalkan orang kata benda makruh ni. Kalau kita tak buat, kalau kita buat perkara makruh, tak berdosa, tapi boleh mengurangkan pahala.
Tapi kalau kita tinggalkan, menambahkan pahala. Ya. Jadi kena orang kata kita kena jagalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh buat 1 rakaat, tak ada masalah. Tapi kalau nak buat 3 lagi bagus, sempurna. Ya, sempurna. Tapi kalau kita nak buat begini boleh. Contoh, kita pada waktu malam kita solat sunat witir 3 rakaat. Kita solat sunat witir 3 rakaat pada waktu malam. Maksudnya pada waktu sebelum tidur. Selepas Isyak, kita habis solat sunat selepas Isyak, kita solat sunat witir 3 rakaat. Kemudian kalau kita bangun, kita nak sambung solat sunat. Contoh, kita bangun sebelum subuh. Terbangun sebelum subuh. Kita nak solat sunat tahajud. Kemudian kita nak tutup dengan solat sunat witir. Boleh, tak ada masalah. Cuma tambah 2 rakaat sahaja. Ganjilkan di bilangan tu. Jangan genapkan. Contoh, dah buat 3, bangun buat 3 lagi, tak boleh. Dia kena ganjilkan. Sebab angka solat sunat witir sampai 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. So, kalau kita dah bangun 3, kita bangun lagi pada waktu tengah malam, kita solat sunat tahajud. Selepas tu kita akhiri dengan solat sunat witir 2 rakaat. 3 campur 2 berapa? 5. Masih lagi ganjil, tak ada masalah. Boleh. Kalau nak buat begitu pun boleh. Itu pun lagi Masya Allah menambahkan pahala lah. Ya? Kita dapat amal yang di awal pun sebelum tidur kita dapat amal hadis itu. Di akhir sebelum subuh pun kita dapat amal hadis itu. Jadi Masya Allah, ya, kita boleh buat kalau kita mampu, insya Allah. Jadi yang itu tentang solat sunat witir. Yang ketujuh, tidur di permulaan malam agar dapat melaksanakan solat sunnah tahajud kecuali jika terdapat uzur. Ada satu orang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata beliau, selepas Isyak manusia terbahagi kepada 3 bahagian. Selepas Isyak manusia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah selepas Isyak manusia akan berbuat dosa. Ini golongan yang berbuat dosa. Maksudnya selepas Isyak dia tak terus tidur. Dia buat dosa. Cerita benda-benda yang melalaikan. Cerita benda-benda, tengok benda-benda yang orang kata yang berkaitan dengan dosa. Buat perkara yang ada kaitan dengan dosa. Jadi untuk orang yang sebegini, orang ini, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang ini terlalu rugi di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua ialah mereka selepas Isyak mereka melakukan segala amal-amal kebaikan. Untuk golongan ini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata beliau, untuk golongan ini mereka adalah golongan yang berbahagia di akhirat nanti. Golongan yang ketiga, berbahagia pun tidak, sengsara pun tidak. Yang ketiga ialah selepas Isyak mereka terus tidur, tak buat dosa pun tidak, tak buat amal kebaikan pun tidak. Jadi untuk golongan ketiga, kalau kita tak mampu nak buat amal, janganlah buat dosa. Dan termasuk dalam golongan yang ketiga pun sudah orang kata sudah memadai. Paling kurang kita tak buat dosa. Betul? Sebab dosa ni bukan buat maksiat je, tengok benda tak. Bercakap pun sehingga orang kata menuturkan kata-kata yang tidak sepatutnya pun dikira berdosa. Kalau mengikut ahlullah, wali-wali Allah ataupun orang yang rapat, orang yang dekat dengan Allah ni, bercakap benda-benda yang melalaikan pun, maksudnya buat benda yang sia-sia pun sebenarnya adalah dosa di sisi mereka. Dah azan. Dah azan pergi azan dulu. Okey. Boleh? Insya-Allah muadzin. Masya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا محمد نبيا ورسولا بالإسلام دينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. InsyaAllah kita sambung pengajian kita sedikit lagi. Yang ketujuh, tidur di permulaan malam agar dapat melaksanakan solat sunat tahajud kecuali jika terdapat uzur. Seperti mana yang saya sebut tadi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah sebut 3 golongan tadi. Jadi paling kurang kalau kita tak mampu untuk orang kata buat amal kebaikan, kita tidur awal. Daripada terbuat dosa, baik kita tidur awal. Sebab lagipun bercakap walaupun tidak ada kaitan dengan dosa, bercakap benda-benda hal keduniaan ni sebenarnya melalaikan. Tidak ada kaitan dengan akhirat, ni tak perlu cakap. Sebab tu antara Nabi SAW beritahu, antara kebaikan Islam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan di dalam Islam ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Tinggalkan perkara sia-sia. Jadi kalau kita tak mampu nak buat amal sebelum tidur, tinggalkan. Tidur terus. Selepas isyak balik. Kalau nak makan sikit, nak minum, okey, kemudian terus tidur. Tak perlu buat perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Jadi antaranya lagi, kalau kita nak mudah bangun malam ni, kita kena tidur pada waktu tengah hari. Ini baguslah untuk orang yang dah tak bekerja. Kalau boleh dia tidur, kena tidur sebelum zuhur tu, dia kena tidur sekejap. 1 jam sebelum zuhur, dipanggil qailulah. Tidur sedikit sebelum zuhur. Ini sunnah. Dan antara kebaikan orang yang tidur sebelum zuhur, pada waktu malam dia mudah bangun, kemudian dia tidak akan mengantuk. Kalau dia bangun pada waktu malam, dia tak akan mengantuk. Dia segar, dia berenergi, ya. Jadi bolehlah kita amal-amal. Sunnah tu tidur sebelum zuhur tu. Tapi bukan semua orang boleh amal. Dulu zaman saya belajar dulu, saya memang kena tidur sebelum zuhur. Tapi sekarang ni dia tak tidur sebelum zuhur, dia tidur lepas zuhur pula. Dia tukar.
Ya. Berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu awwal al-lail wa yuhyi akhirah, muttafaqun alaih. Artinya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada permulaan malam. Sebab itu malam dia terbagi pada 3 bahagian. Selepas Isyak, bermula daripada pukul 9 sehingga pukul 12, itu 1/3 malam. Kemudian daripada pukul 12 sehingga ke pukul 3, itu 2/3 malam. Daripada pukul 3 sehingga subuh, itu 3/3 malam. Orang kata paling afdal mengerjakan solat sunat tahajud ialah pada waktu 3/3 malam. Pada waktu itu malaikat rahmat turun mencatat segala kebaikan, segala amal yang dibuat oleh orang pada ketika itu. Malaikat menjadi saksi. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita boleh bangun tu, Masya Allah. Yang cakap ni kat depan ni pun tak boleh bangun. Terkejut dia, tak tahajud, terkejut. Sedar-sedar setengah jam semua subuh. Jadi kalau kita boleh ikut sunnah ni, antaranya Rasulullah dia akan tidur pada awal malam, permulaan selepas solat Isyak. Nabi SAW terus akan tidur tanpa berbuat apa-apa perkara yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Dan Nabi SAW akan bangun setiap malam setelah tidur tu, bangun untuk mengerjakan solat sunat tahajud. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Sebab solat sunat tahajud bagi para nabi adalah wajib. Setiap para nabi wajib mengerjakan solat sunat tahajud. Untuk kita umat ni sunat je. Kalau Allah wajibkan, agak-agak boleh bangun tak? Ya, Masya Allah. Yang ke-8, dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api yang sedang menyala di dalam rumah, kerana dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Maksudnya tutup lampu. Zaman kita ni pakai lampu. Jadi kalau tak nak mengelak daripada kebakaran, sebelum tidur kita kena matikan lampu. Jangan matikan semua pula, tinggalkan satu. Ya, satu untuk kita, orang kata paling kurang apa-apa berlaku kita boleh nampak, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur. Di zaman Nabi itu, Nabi SAW tidur memang dalam keadaan menggunakan lampu, menggunakan lilin kan. Kita zaman kita menggunakan lampu. So kalau boleh sebelum tidur matikan lampu. Sebab matikan lampu sebelum tidur ni antaranya ialah mudah tidur lah. Tapi ada sebagian orang dia tak boleh tidur kalau lampu tertutup. Dia memang kena buka lampu juga. Dia tak boleh tidur dalam keadaan gelap. Ya, ada orang sebagian begitu. Tapi kalau kita nak amal sunnah, ikut cara Nabi, matikan lampu. Kan dapat pahala. Tak apalah, cubalah amal tidur dalam keadaan gelap pula. Kalau tak biasa tidur, buatlah amal. Ya, sebab ini memang bersandarkan hadis Nabi. Ya. ke-9, sebelum tidur maka dianjurkan untuk menutup bejana, yakni mangkuk atau gelas yang terbuka. Maksudnya pinggan mangkuk kita kalau dalam keadaan dia terbuka macam tu, sebenarnya dia tak elok, ada dia beri kesan tak elok. Ataupun gelas dalam keadaan terbuka macam ni kan, sepatutnya kalau boleh, kalau dalam keadaan begini kita kena tutup. Sebelum tidur pastikan semua makanan tertutup, bekas-bekas makanan semua tertutup. Kemudian cawan-cawan semua, pinggan mangkuk semua dalam keadaan tertutup ataupun terlangkup begitu, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafful ina'a wa auqus siqa'a fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laisa 'alaihi ghita'un aw siqa'in laisa 'alaihi wika'un illa nazala fihi min dhalikal waba'." Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya, tutuplah bejana, mangkuk juga lubang-lubang air. Kerana sesungguhnya pada satu malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit di dalamnya. Allah sembunyikan
malam tempat dalam setahun tu ada satu malam yang akan diturunkan, segala penyakit diturunkan pada malam itu, tapi malam itu pun disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah sembunyikan Lailatul Qadar untuk umat akhir zaman, maka begitu juga penyakit ini malam itu disembunyikan untuk umat ini, supaya umat ini dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit di dalamnya. Dalam satu malam tu, dalam setahun ada satu malam, malam itu segala penyakit Allah turunkan. Dan tidak berlalu pada bejana tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun ke dalamnya. Tengok. Jadi setiap orang kata, tak kira lah baldi ke, gelas ke, cawan ke, kalau boleh setiap malam terbalikkan. Kalau contoh, kalau baldi kalau boleh kena ada penutup lah. Baldi tu kena ada penutup. Tempat-tempat orang kata, tempat lubang-lubang yang masuk air tu kalau boleh ditutup, ya, untuk mengelakkan kita terkena penyakit pada malam itu. Jadi insya-Allah ya, kita akan sambung pengajian kita pada minggu-minggu seterusnya. Jadi sebab ada kebaikan sebenarnya kita belajar tentang adab ni. Banyak benda kita tak tahu, telah dirungkai dalam bab adab ni, akan dirungkai segalanya benda yang kita tak tahu, kita akan jadi tahu. Jadi penting kita belajar adab dalam kehidupan kita agar Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara tersebut sebagai penyelamat ataupun sebagai keselamatan dalam hidup kita. Memang sebenarnya kalau kita kaji kehidupan Nabi, sehinggalah ke hari kiamat tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kita, ahli keluarga dan umat ini, melainkan dengan jalan agama. Dengan jalan agama. Tak boleh diselesaikan dengan perkara keduniaan, tidak. Boleh nak selesaikan, tapi kalau diselesaikan pun tetap akan ada masalah lain. Segala masalah boleh diselesaikan hanya dengan jalan agama. Sebab itu penting sangat-sangat, kalau boleh kita jadikan agama ini sebagai perkara yang terlalu tinggi. Kita anggap perkara terlalu tinggi, sehingga kan agama ni, kalau mana-mana orang yang mengganggu gugat agama kita, kitalah orang yang pertama sekali bangun untuk mempertahankan agama. Sebab tanpa agama, siapalah kita? Ya? Kita takut kalaulah Islam ni tak sampai di Malaysia, rasanya kita jadi Hindu atau Cina ya. Jadi syukur sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai orang Islam, dan kita di akhir nanti kita akan dibangunkan di kalangan mereka-mereka yang menjadi ahli syurga nanti. Boleh insya-Allah ya? Boleh insya-Allah. Jadi itu sahaja pada malam ini, pada kuliah kita kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada di minggu-minggu yang lain. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas kelemahan diri saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap kata-kata saya, dan saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan sekiranya terkasar kata dan bahasa. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.